Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Selamat menonton video pelajaran subjek pendidikan Islam bidang sirah kepada semua anak-anak 3 Arif yang saya kasihi. Pertama, saya mohon maaf kerana video ini agak panjang kerana apa yang kita nak bincangkan itu, tajuknya itu agak panjang dan inilah masa yang diperuntukkan. Maknanya sekali pertemuan ini, 1 jam ini, kita perlu habiskan juga silibusnya. So saya agak berkejaran dan videonya agak panjang untuk kita habiskan semua perbincangan berkenaan dengan tajuk pada hari ini, dan juga saya mohon maaf kerana saya tidak sertakan video saya bercakap ni, saya tak sertakan kerana nak jimatkan saiz video tu. Kalau ada video saya tu besar lagi saiznya, so saya tak letakkan muka, saya letakkan suara saja supaya videonya itu lebih kecil saiznya, okey, untuk meraihkan semualah, okey, meraihkan semua murid. So selamat menonton video pelajaran subjek pada hari ini. Tajuk yang difokuskan pada hari ini ialah meneladani sifat tabligh. Meneladani sifat tabligh. Itu tajuk kita pada hari ini. Awak boleh buka buku teks awak, okey, cari ni, meneladani sifat tabligh. Dalam isi kandungan tu ada. Kemudian boleh buka buku teks tu, tengok muka surat berapa, dah boleh tengok, boleh semak di sana. Apa yang saya akan kongsikan ataupun huraikan pada hari ini, kesemuanya adalah berpandukan merujuk buku teks pendidikan Islam tahun 3. Okey, itu tajuk objektif pembelajaran. Apa yang kita nak capai, awak nak capai pada hari ini. Pada akhir pembelajaran nanti, murid akan dapat nombor 1, menyatakan maksud sifat tabligh dengan tepat. Okey, apakah tabligh? Apa maksudnya? Awak boleh sebut, satu perkataannya pun senang. Awak boleh sebut, awak boleh ingat, awak boleh tulis maksud sifat tabligh itu, dan tercapai dah satu objektif. Raih satu. Dah tercapai dah. Dan yang kedua, menghuraikan. Okey, perkataan hurai itu sendiri pun dah bermaksud agak panjang. Kena buat ayat sikit, ada ayat sikit untuk menghuraikan keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kisah kehidupan baginda dengan tepat. Nanti dalam huraian kita, perbincangan kita nanti berpandukan buku teks itu, ada beberapa kisah-kisah yang bagi saya kisah yang agak menarik, menyayat hati. Okey, daripada kisah tu kita boleh tengok bagaimana unggulnya, hebatnya sifat tabligh Nabi ni. Apabila awak boleh memahaminya, boleh jawab soalan berdasarkan keunggulan sifat tabligh Nabi itu, maka tercapailah objektif yang kedua. Selesai tajuk pelajaran dan juga objektif pembelajaran. Baiklah, pertama sekali ambil buku teks dulu bagi yang belum ambil. Penting, okey, sangat penting kerana mungkin saya risau mungkin ada antara awak yang melihat video ini menggunakan telefon bimbit sahaja, menggunakan smartphone. Kecil lah, okay, paparan itu lebih kecil, mungkin sukar nak nampak. Lebih baik awak dengar, telinga awak pasang pendengaran awak kepada video saya, suara saya, tetapi mata carian awak itu ialah di dalam buku teks awak. Okay, so sambil-sambil jeling video, fokus awak itu ialah membaca buku teks awak. Okay, buku teks itu pertama buka dia punya isi kandungan dulu. Okey, saya lebih kurang 3 helai, 1, 2, 3. Okey, awak akan jumpa ni lah. Jumpa muka surat ni, cari bidang sirah. Okey, ni bidang akidah, bidang ibadah, yang nombor 3 ni. Bidang sirah. Wahyu teragung saya dah cerita dah, kita dah bincang berkenaan dengan Nabi menerima surah
Al-Alaq itu 5 ayat tu saya dah cerita panjang dalam kelas, okey, dah buat pelbagai latihan pun. Maka hari ini masuk unit kedua daripada bidang sirah. Tajuknya meneladani sifat tabligh, muka surat 108. Okey, muka surat 108. Baiklah, terus ke muka surat 108. Okey. Tajuknya besar, meneladani sifat tabligh. Kita baca satu persatu. Izinkan saya baca. Jika ada perlukan kepada huraian, saya akan huraikan. Jika tidak, kita skip untuk lebih laju supaya video ni tak panjang sangat dan saiznya tidak terlalu besar. Okey. Tabligh nombor 1. Okey, kita tengok nombor ni. Nombor ni menyatakan urutannya lah. Nombor 1, tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib bagi para nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka. Objektif pertama tadi ingat tak? Menyatakan maksud tabligh. So, tabligh bermaksud menyampaikan. Siapa yang boleh ingat, boleh faham bila orang tanya apa maksud tabligh? Jawapannya ialah tabligh bermaksud menyampaikan. Settle. Tercapai objektif yang pertama. Okey, tabligh ni menyampaikan ni ialah sifat yang wajib. Bukan sunat. Wajib, mesti buat. Para nabi, para rasul apabila dilantik menjadi rasul, dia wajib menyampaikan. Menyampaikan apa? Ni difokuskan ni. Menyampaikan wahyu. Apabila malaikat menurunkan, kalau Nabi Muhammad itu, malaikat menurunkan Al-Quran. Okey, Nabi mendengar ayat-ayat Al-Quran daripada malaikat itu. Setelah Nabi terima, Nabi dengar, Nabi wajib menyampaikan. Kena cerita dekat orang. Itu ialah sifat tabligh. Ia bukan satu sifat yang sunat, ia sifat yang wajib. Nak tak nak, para rasul mesti menyampaikan. Menyampaikan wahyu yang mereka terima. Okey, settle. Nombor 2, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih berdakwah, menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Okey, Nabi Muhammad itu ialah dia seorang rasul, saya dah kata wajib disampaikan. Kita juga walaupun kita bukan rasul, tetapi oleh kerana kita menerima ajaran Islam ini, kita juga wajib menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Supaya ajaran Islam ini berkembang luas. Okey, orang yang bukan Islam mungkin tertarik dengan ajaran Islam, mereka juga masuk Islam, beriman kepada Allah, agama yang benar ini. Okey, kita berhenti muka surat 108. 109 kita skip dulu kerana ia berkaitan dengan pelajaran selepas ini. 109 skip dulu, kita akan bincang balik selepas ini. Okey. Anak-anak 3 Arif yang dikasihi sekalian, terus ke muka surat 110 dan 111. Okey. Kedua-dua muka surat ini ada kisah yang panjang yang perlu untuk kita ambil teladan. Okey, berkaitan dengan keunggulan sifat tabligh Nabi. Inilah yang saya katakan ceritanya panjang itu dan perlu untuk kita faham, dan kefahaman kita berkaitan dengan cerita-cerita ini akan menyebabkan kita mencapai objektif yang kedua. Okey, kita baca satu persatu. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1, dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Khadijah bintu Khuwailid. Siapa Khadijah? Isteri Nabi.
Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Kawan rapat Nabi. Orang yang paling Nabi sayang sekali. Ali bin Abi Talib. Siapa Ali bin Abi Talib? Sepupu Nabi. Dan Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Anak angkat Nabi. Memeluk Islam. Mula-mula Nabi terima wahyu itu, yang berat itu daripada malaikat. Nabi dapat je, Nabi kena tabligh. Kena menyampaikan. Kepada siapa Nabi sampaikan? Kepada orang-orang yang rapat ni, ahli keluarga Nabi ni saja. Kawan baik, isteri, sepupu. So family Nabi je yang Nabi ceritakan Islam secara rahsia. Secara apa? Rahsia dulu. Ni tajuk ni, rahsia. So diam-diam je. Jangan kuat-kuat nanti orang marah. Nabi cerita slow-slow je dulu. Cabaran. Apa cabarannya? Ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi mula dengan rahsia, cerita dengan baik kepada ahli keluarga, ada juga yang tak terima. Termasuklah bapa saudara Nabi yang paling Nabi sayang, iaitu Abu Talib, yang sangat baik menjaga Nabi daripada kecil. Tetapi dia sendiri tidak menerima dakwah Nabi. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanah memikul tanggungjawab terpilih, bertabligh, tidak putus asa. Walaupun begitu, Abu Talib tidak menerima, Nabi Muhammad terus berdakwah. Sampailah Abu Talib itu terbaring di atas katil menunggu masa untuk meninggal dunia pun, Nabi masih ajak lagi, wahai bapa saudaraku, masuklah Islam. Masuklah Islam supaya ayah, supaya pakcik terselamat daripada api neraka. Masih berdakwah pada ketika Abu Talib dah di hujung-hujung nyawa dah pun. Itu menandakan betapa Nabi ini tidak berputus asa. Pun begitu, Abu Talib tetap tidak menerima Islam lah. Okey. Nombor 2. Peristiwa di Bukit Safa. Peristiwa di Bukit Safa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa, menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah suatu masa setelah lama Nabi dakwah secara rahsia ni, akhirnya Allah perintahkan Nabi dakwah secara terang-terangan. So Nabi naik di atas bukit yang tinggi, dengan suara yang lantang, Nabi ajak orang masuk ke dalam Islam. Cabaran. Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyakiti baginda. Bila Nabi dah mula dakwah secara terang-terangan, maka penentangan terhadap Nabi pun bermula. Okey, orang dah mula dah tak suka Nabi. Sedangkan sebelum Nabi Muhammad bercerita tentang Islam itu, orang sangat sayangkan Nabi kerana akhlaknya yang baik, kerana tidak pernah menipu, tidak pernah berbuat jahat. Dalam pada mereka suka kepada Nabi itu, apabila Nabi cerita tentang Islam, tak nak terima dan dah tak suka kepada Nabi dah. Okey. Dan apakah tindakan Nabi setelah menerima penentangan yang hebat itu? Nabi sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Okey, walaupun Nabi itu disakiti, dibuat macam-macam, ada yang sampai merancang untuk membunuh Nabi, Nabi tak pernah mengalah. Nabi sabar, Nabi tenang menghadapi segala cabaran itu. Bahkan Nabi dengan kawan-kawan dia, sahabat-sahabatnya, merancang pula untuk berdakwah dengan lebih hebat lagi. Nabi tidak mengalah. Okey, itu nombor 2. Kita habiskan nombor 3. Peristiwa di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Okey, ini ada dia punya turutan ni, rentetan ni. Setelah Nabi lama berdakwah di Mekah, orang Mekah pula tak nak terima, dah tak nak terima, sakiti Nabi pula. Bahkan semasa Nabi sedang solat itu, ada yang meletakkan perut unta atas kepala Nabi.
Sahabat tengok menangis, para sahabat tengok Nabi kena disakiti sampai macam tu. Dalam pada tu Nabi rancang-rancang, Nabi kata jomlah kita pergi berdakwah di Taif. Taif ni suatu pergunungan. Okey, tempat yang agak sejuk. So, gunung-gunung kan sejuk, tinggi kan. So Taif pun macam tu. Orangnya pun orang yang baik. So Nabi kata jomlah kita pergi Taif cerita pasal Islam, mesti orang Taif terima. Okey. Cabaran. Nabi ingat macam tu, tetapi ada cabarannya juga. Diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Nabi pun buat apa? Nabi pergi satu demi satu rumah orang Taif. Cerita pasal Islam. Cerita pasal pentingnya mengesakan Allah. Jangan sembah berhala. Ketuk semua pintu rumah. Cerita pasal Islam Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi apa yang Nabi dapat? Nabi dihina dan diejek. Bahkan pada ketika Nabi dah nak pulang, orang Taif suruh budak-budak kecil, kanak-kanak beratur buat dua barisan biar Nabi lalu di tengah-tengah. Ingatkan nak sambut nak sambut kepulangan Nabi itu, tapi tidak. Anak-anak kecil itu mengambil batu-batu dan melontar kepada Nabi sehingga berdarah Nabi. Itulah cabaran yang Nabi hadapi. Tabligh, menyampaikan Islam tetapi dihina dan diejek. Apakah tindakan Nabi? Nabi semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Apabila Nabi dilontar dengan batu, berdarah Nabi, sakitnya Nabi, malaikat datang. Malaikat penjaga bukit datang menemui Nabi. Berkata, wahai Rasulullah, jika kamu perintahkan aku untuk mengambil bukit-bukit ini dan menghempap kepada penduduk Taif, nescaya akan kami lakukan. Itu kata malaikat. Tapi apa Nabi jawab? Nabi kata, jangan buat macam tu. Mereka penduduk Taif ini buat macam ni sebab mereka tak tahu. Nanti daripada sulbi orang-orang Taif inilah yang akan menjadi orang yang menolong agamaku. Itu kata Nabi. Walaupun Nabi disakiti, Nabi kata jangan malaikat, jangan bunuh mereka, jangan seksa mereka. Biar mereka nanti satu masa mereka akan menerima Islam dan anak cucu mereka nanti yang akan menjadi orang yang kuat membela agamaku. Bahkan doa Nabi itu benar. Pada hujung, jika awak belajar lagi, tinggi lagi, awak akan baca sirah berkenaan. Apabila Nabi telah wafat, Nabi telah meninggal dunia, ramai yang murtad, keluar balik daripada Islam. Dah masuk Islam dah. Bila Nabi dah tak ada, mereka keluar balik Islam. Tetapi orang-orang Taif tak pernah keluar daripada Islam. Mereka bertahan dengan Islam, sayang kepada Islam. Okey, itu nombor 3. Dan kita tutup yang terakhir, nombor 4. Berdakwah dengan penulisan. Berdakwah dengan menulis. Okey, penulisan. Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Selain daripada Nabi berdakwah bercakap, Nabi juga meminta, mengarahkan sahabat-sahabatnya untuk menulis surat, mengajak kepada Islam, dan Nabi hantar kepada raja-raja di negara-negara yang lain. Apa cabarannya? Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Seperti mana orang yang mendengar juga, orang raja-raja yang menerima surat juga tidak mahu masuk Islam, menentang. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Bahkan bukan setakat tak nak terima, siap hantar askar lagi. Mengancam untuk menghantar askar memerangi Nabi Muhammad. Tetapi dalam banyak-banyak raja ni, Habsyah. Raja Habsyah, seorang raja yang berkulit hitam, Raja Najasyi nama dia. Habsyah ni negara. Rajanya nama apa? Najasyi. Najasyi masuk Islam. Najasyi masuk Islam. Yang lain-lain ni tak masuk Islam lah. So, walaupun Nabi diancam untuk diperangi, apa tindakan Nabi? Tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuhkan. Walaupun orang mengancam untuk memerangi Nabi, tapi Nabi tak pernah mengalah. Nabi terus menguatkan Islam, menguatkan tentera Islam, menguatkan akidah Islam dalam dada sahabat-sahabat, dan akhirnya negara Madinah yang kecil pada asalnya
menjadi sebuah negara yang kuat dan ditakuti oleh negara-negara yang lain. Selesai keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kita baca kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Nombor satu, ajaran Islam tersebar luas. Ya, betul. Nombor satu ini betul. Apa maksud tersebar luas? Nabi Muhammad itu pusatnya asalnya di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah, menjadi sebuah negara Islam Madinah. Betapa luasnya tersebar Islam, kita di Malaysia pun. Kan jauh kita dengan Madinah itu, dengan Mekah itu. Tetapi kita orang Melayu di Malaysia sekalipun tetap berjaya menerima ajaran Islam. Berkat daripada Nabi Muhammad tidak pernah putus asa. Nombor dua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Masuk Islam tak sembah berhala lah. Okey, nombor tiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Nah, inilah. Okey. Inilah yang menjadi aspek utama, sebab utama penerimaan orang kepada Islam, iaitu akhlak yang mulia. Kita kalau nak berdakwah, kita mesti pastikan kita ini ada satu akhlak yang mulia. Barulah orang akan nampak betapa indahnya agama Islam yang benar ini. Dan yang keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Amalan-amalan tidak baik itu, sihirnya, judinya, minum araknya, menilik nasibnya, akhirnya perlahan, sedikit demi sedikit dihapuskan dengan ajaran Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, itu sahaja pada perkongsian kali ini. Seterusnya awak akan menjawab ini soalan daripada Woodwall, okey, Pendidikan Islam tahun 3, meneladani sifat tabligh ni. Try jawab. Jangan jawab sekali. Bila jawab sekali, oh salah. Cuba catat. Okey, ambil kertas kosong ke, catat ke, macam mana ke. Buat banyak kali biar sehingga dapat jawapan betul tu banyak. Faham? So, bila dah banyak jawapan yang betul, barulah hantar kepada Ustaz. Dia ada 35 soalan. Okey, link ini saya akan berikan di bawah. Kat Telegram tu boleh tengok, boleh klik dan jawab. Jawab banyak kali sehingga banyak betul. Dia ada 35 soalan. Kalau awak berjaya betul 31 hingga 35, baru screenshot dah hantar markah kat Ustaz. Janganlah betul berapa? 17. 17 pun nak hantar kat Ustaz. 17 tu kan gagal. Kenapa nak hantar yang gagal? Sedangkan boleh buat banyak kali. So, buat sekali, alamak betul 10 je. Buat lagi. Oh, betul 20. Buat lagi. Oh, okey, betul 30. 30 tu screenshot markah, barulah hantar kepada Ustaz. Okey? Itu sahaja. Semoga mendapat manfaat daripada video ini. Agak panjang, pastinya panjang kerana masa yang diperuntukkan inilah kali pertama dan kali terakhir kita belajar berkenaan dengan tajuk ini. Lepas ni tak ada dah. Sebab tu Ustaz kena habiskan juga. Okey, so minta maaf agak panjang. Terima kasih atas kesudian menonton. Semoga mendapat manfaat daripada video pelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.